Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Negara Keusahawanan Unggul 2030. Saya Asma Syakira, Pegawai Sekretariat Protege Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau dikenali sebagai MEDEK. Akan bersama anda sepanjang slot MEDEK to You kita pada siri kali ini dengan topik Survival Skills Usahawan Muda. Sebelum saya memulakan sesi pada hari ini, saya nak ajak anda semua yang berada di hadapan peranti masing-masing tu, jom tekan like dan share Facebook Live ini kepada kawan-kawan, saudara mara atau kenalan yang berminat nak dengar perkongsian berharga daripada seorang usahawan terkenal dan mengamalkan tips-tips yang akan dikongsikan. Baiklah, jangan lupa untuk ikuti laman media sosial rasmi kami untuk mengetahui maklumat terkini berkaitan program-program yang ditawarkan, khususnya kepada para graduan dan belia. Pada hari ini, kita akan bawakan topik istimewa menelusuri latar belakang seorang usahawan muda yang berjaya. Beliau akan kongsikan bagaimana beliau bangun dari kejatuhan sehingga berjaya pada hari ini. Di penghujung sesi ini nanti kita akan buka soalan daripada penonton kepada panel dan penonton semua bolehlah ajukan soalan di ruangan komen sepanjang program ini berlangsung. Baiklah, bersama kita pada hari ini merupakan seorang panel jemputan yang kita bawakan khas untuk anda. Encik Azri Zahir bin Azmi, pengasas dan ketua eksekutif The Boom Beverage Sendirian Berhad. Apa khabar Encik Azri? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Baiklah, terima kasih juga Cik Azri kerana sudi hadir. Saya rasa amat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan orang yang hebat dalam bidang perniagaan. Jadi marilah kita semua berkenalan dahulu dengan Cik Azri dan saya akan kongsikan sedikit latar belakang mengenai beliau. Baiklah, Encik Azri Zahir bin Azmi merupakan pengasas dan ketua eksekutif The Boom Beverage Sendirian Berhad dan juga merupakan seorang influencer di sosial media. Beliau merupakan graduan Universiti Malaya dalam bidang juruukur bahan dengan kepujian. Sekarang, beliau merupakan pengasas bagi perniagaan beliau sendiri iaitu The Boom Beverage Sendirian Berhad dan merangkap co-founder kepada OMW Look Sendirian Berhad. Cik Azri telah mendapat pelbagai pengiktirafan sepanjang memegang jawatan di syarikat-syarikat yang pernah beliau bekerja. Antaranya adalah Gold Award Rural Edutourism, Malaysia Tourism Council 2017, Top 4 Best SME Alliance Bank 2018, Best SME Award MBank Bizrace 2018, Most Innovative FMB Product MIHAS 2018 dan banyak lagi. Okey, beliau juga diberikan penganugerahan sebagai Star Outstanding Business Awards Young Entrepreneurs 2019 dan 100 Most Influential Young Entrepreneurs 2017. Itulah secara ringkas biodata tetamu jemputan kita pada malam ini. Itu saja yang saya nak kongsikan sebab saya rasa Cik Azri akan kongsikan lebih lanjut mengenai diri beliau sebentar lagi. Cuma sebelum tu nak saya ingatkan kembali kepada penonton yang tengok pada malam ini, sekiranya terdapat sebarang soalan bolehlah ajukan di ruangan komen dan saya akan ajukan kepada panel selepas ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita mengetahui, mengupas mengenai tajuk perbincangan kita pada malam ini. Saya kira kita boleh mulakan dengan soalan yang pertama. Cik Azri bersedia? Boleh. Silakan. Baiklah. Bolehkah Cik Azri kongsikan bersama kami serba sedikit mengenai perjalanan karier daripada mula hingga menjadi seorang usahawan yang berjaya kini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara jujurnya saya agak segan sikitlah bila orang panggil saya, label saya usahawan berjaya sebab secara jujurnya pada saya masih jauh lagi perjalanan saya untuk saya selesa digelar berjaya. Itu number one lah. Number two, ramai lagi sebenarnya usahawan muda yang berjaya di Malaysia ni. Alhamdulillah. Saya masih cuba mengejar lah, dan mencapai cita-cita saya. Tapi sebenarnya perjalanan saya bermula dah lama, sangat-sangat lama. Daripada zaman saya sekolah rendah lagi saya dah berjinak-jinak dalam dunia perniagaan ni. Dulu-dulu saya tak berapa faham lah kenapa mak bapak saya tak bagi apa saya minta kan. Sampai tak ada apalah boleh diminta. Semuanya kalau nak kena usaha dapat lah.
pelbagai cara yang dibuat oleh mak bapak saya. Kalau nak sesuatu benda tu minta memang takkan dapat lah, minta penampar tu dapat lah. Mesti ada usaha dan baru ada reward. Itu teknik mak bapak saya lah. So contohnya nak dapat basikal baru, kena dapat nombor 1 dalam peperiksaan, baru boleh dapat basikal. Itu pun sekali je lah seumur hidup boleh dapat kan. Walaupun tiap-tiap ujian, tiap-tiap peperiksaan mesti dapat pun nombor 1, tapi boleh dapat sekali je lah basikal. Kemudian waktu kecil memang saya berniaga buah lah. Saya jual buah. Ni pun ramai orang dah tahu lah pun. Saya selalu cerita dekat media sosial. Saya selalu cerita bila orang interview saya. Saya memang penjual buah tepi jalan daripada umur saya 9 tahun sampai umur saya 11 tahun. Saya jual buah durian dekat Pekan Jelapang di Ipoh. Kemudian bila masuk sekolah menengah, saya jual keropok, saya jual gula-gula, saya jual baju, macam-macam saya jual. Masuk pula universiti, lagilah saya seronok. Orangnya lagi ramai kan, beribu-ribu orang ada. Seluruh Malaysia ada. Saya Universiti Malaya. Dekat Universiti Malaya tu bukan ada orang Malaysia je, macam-macam negara ada dalam tu. So pada saya itu adalah peluang yang tidak akan saya lepaskan lah. So daripada di zaman universiti bermula saya betul-betul serius dalam bisnes. Kali ni dekat universiti memang saya tekad saya nak buat duit kau-kau punya. Sebab atas desakan hidup juga, sebab saya malangnya saya tidak ditaja oleh PTPTN. Bukan ditaja lah apa tu, tak dapat pinjaman lah PTPTN. So sebab ada sebab lah. Sebab saya tukar fakulti semua, so PTPTN batalkan pinjaman ni dekat saya. So saya was very desperate. Bukan saya seorang, saya dengan girlfriend saya waktu tu dekat UM, yang alhamdulillah sekarang ni orang rumah saya lah. Kami dua-dua tidak ada PTPTN. Dan nak belajar di Universiti Malaya dengan jurusan ukur bahan ni, dia agak tinggi juga belanjanya. Banyak nak kena printing, banyak nak kena pergi field work. So duit kena ada lah. So nak tak nak, saya tingkatkan kreativiti, saya tengok peluang dan ruang. So saya berniaga macam-macam benda dekat Universiti Malaya dulu. Saya buat majalah, saya buat fotografi, saya jual baju, macam-macam. Dan alhamdulillah hasil latihan di Universiti Malaya secara informal itu, maka bila saya grad saja, saya teruskan dengan perniagaan-perniagaan saya. Dan itulah, saya memang tidak pernah bekerja makan gaji pun setelah saya grad. Walaupun saya adalah antara pelajar yang cemerlang lah di Universiti. Alhamdulillah, saya juga terlibat sangat aktif di Universiti Malaya untuk bidang-bidang co-curriculum dia. Saya pemimpin pelajar di college. Saya juga adalah pendebat Universiti Malaya. Setahun kita ada dekat 10 pertandingan. Tiap-tiap bulan tu ada pertandingan tu. Saya mewakili Universiti Malaya dan kita 2 kali dinobatkan sebagai pasukan terbaik di Malaysia. Saya juga wakil Malaysia dalam program-program student exchange, student leader exchange. Tapi macam mana pun, apa pun yang saya buat, saya imbangkan semua benda. Meniaga saya imbangkan, bercinta pun saya imbangkan, ni dekat universiti ya. Belajar pun saya imbangkan, kawan-kawan saya imbangkan, dan aktiviti-aktiviti co-curriculum yang lain, kepimpinan, semua saya imbangkan. Sebab saya percaya nak hidup di dunia luar ni, setelah kita keluar daripada alam universiti, the real life ni adalah sangat-sangat challenging. So kalau kita tak equip diri kita dengan pelbagai set of skills, dengan pelbagai jenis training yang tidak akan dibekalkan oleh universiti. Ini adalah training informal, soft skill training. Kalau kita tak ada semua benda tu, sorry to say, agak sukar lah untuk kita meneruskan atau orang kata nak berjaya lah di dunia yang sebenar. Okay?
Baiklah, sebab Cik Azri dah mention, Cik Azri merupakan seorang graduan cemerlang dalam bidang ukur bahan daripada Universiti Malaya. Okey, kenapa tak teruskan bekerja dalam bidang berkenaan sebaliknya memilih bidang keusahawanan sebagai kerjaya utama? Uh, dia ultimately dalam hidup ni it's all about what you want. Apa yang kita nak, kan? Apa yang kita nak. Kalau kita rasa kita boleh kalau kita nak hidup sebagai seorang juruukur bahan, makan gaji, why not? Teruskan. There's nothing wrong about it. Tak ada yang salah. Sebab saya kenal je kawan-kawan saya yang hidupnya senang, above average dengan menjadi seorang juruukur bahan. Ada juga kawan-kawan saya yang kaya raya, kerja sebagai orang makan gaji lah, maknanya bukan seorang usahawan. Tapi senang lenang hidupnya, malah saya rasa lagi senang daripada saya, kan. So dia sebenarnya dia terpulang kepada apa matlamat hidup awak, apa yang awak nak, apa yang awak selesa. Pada saya memang dah terbiasa. Sebenarnya saya dah terbiasa bekerja dengan cara saya. Ini terbukti bila dalam jabatan ukur bahan kita punya praktikal adalah waktu final year. So waktu final year tu saya kena kerja lah praktikal di sebuah firma juru ukur bahan di KL. Saya tak rasa saya boleh bekerja dengan cara itu. Sebab saya punya cara bekerja lain. Timing saya bekerja lain, dan bila saya dah bekerja sekejap tu, praktikal tu saya nampak this is not me lah. Saya nak create something yang lebih besar. Saya nak create something yang boleh bernilai tinggi. Kalau boleh saya nak jadi a billionaire. Saya dah tahu, saya dah kira dah. Kalau saya kerja macam ni, saya nak jadi millionaire pun susah. Apatah lagi saya nak jadi a billionaire. So waktu tu saya rasa macam tak apalah, saya tak naklah proceed sebagai seorang juruukur bahan. Tapi latihan saya yang saya terima waktu saya belajar di Universiti Malaya, waktu saya belajar di Jabatan Ukur Bahan Fakulti Alam Bina ni, sebenarnya satu latihan yang pada saya komprehensif lah, dia lengkap, yang melengkapi saya, yang menyediakan saya, yang menyebabkan saya rasa saya mampu untuk tak payah bekerja. Kita cari je duit sendiri. Itu pun sebenarnya hasil daripada apa yang saya belajar di universiti lah. Sebab itu saya selalu pesan juga kepada anak-anak muda yang baru nak sambung belajar semua kan. Jangan nilai sekolah ke universiti ke sebagai tempat untuk dapat a scroll of degree. Sebab sebenarnya in real life itu hanyalah a piece of paper. Universiti ni universiti adalah tempat kita belajar bagaimana untuk belajar. Ingat, dengar betul tu ayat saya. Universiti adalah tempat kita belajar bagaimana untuk belajar. Sebab di universiti ke di mana-mana banyaklah tempat, dia bukannya tempat untuk kita belajar satu benda je. Dia it's a new thing. It's a new thing yang kita kena belajar macam mana untuk kita belajar, dapatkan ilmu yang baru. So samalah macam anda semua yang tengah tengok live sekarang ni kan. So ini adalah part of learning, mungkin benda-benda baru. Korang semua kena belajar untuk menerima macam mana untuk belajar benda-benda baru. Itulah yang saya amalkan. Saya anggap universiti ni tempat saya belajar. So daripada situlah saya ada build that confidence untuk menceburkan diri secara serius sepenuh masa dalam bidang perniagaan. Baiklah, kita dah dengar daripada juruukur bahan. Okey, tak jadi juruukur bahan. Ada matlamat lain, Cik Azri. Bila Cik Azri mula nak berniaga, dulu Cik Azri mula dalam bidang pertanian kan? Betul Ya, betul. Dan kini memilih untuk memulakan perniagaan dengan mengeluarkan produk housebond pula. Bagaimana? Kenapa?
Saya bidang pertanian saya tu sampai sekarang ada lagi. Saya Baik. sekarang alhamdulillah saya sebenarnya bisnes saya yang running ada lebih kurang 8 jenis perniagaan lah yang masih beroperasi, pelbagai bidang perniagaan. Saya terlibat dalam bidang pertanian, bidang education, bidang pelancongan, bidang makanan dan minuman, bidang fashion, bidang kosmetik, bidang penjagaan diri, ada pelbagai lagi lah. So sebenarnya saya orang yang berjiwa besar. Saya rasa lah. Saya rasa saya waktu tu lah I was saya macam mana saya nak put in a nice words lah. Saya terlalu idealist. Saya rasa saya mampu bawa perubahan kepada seluruh negara ni. Waktu tu saya muda, darah memang menggelegak-gelegak kan. Sebab saya ni darah orang Pasir Salak. Orang Pasir Salak ni garang-garang. Orang Pasir Salak ni orang Melayu pertama yang berani bunuh penjajah ni orang Pasir Salak. Jadi lepas saya grad tu, saya rasa saya nak balik kampung sebab saya geram. Saya geram tengok industri pertanian di negara kita. Sebab bumi Malaysia ni adalah bumi yang sangat subur. Sangat subur. Kalau burung berak pun, taik burung tu kalau ada benih, dia boleh tumbuh jadi pokok. So, pada saya, apa masalah negara kita ni kan? Kita masih mengimport produk-produk pertanian berbilion-bilion setahun daripada negara jiran kita, daripada Thailand. Kita masih mengimport daripada Indonesia kan, sedangkan kita ni paling subur sekali ni. Kita ni tak ada apa-apa bencana alam yang major, semua tak ada. So saya geram dan saya balik ke kampung, saya usahakan tanah kebun milik atuk saya. Atuk saya adalah sekakang kera. Daripada situlah saya bangunkan pertanian dekat situ. Saya tanam sayur-sayuran, cili, timun, terung, saya ternak ikan, saya ternak kambing. Dan daripada situ saya rasa macam kan, orang pernah dengar Pasir Salak ni famous, tapi kenapa Pasir Salak ni tak jadi kawasan pelancongan? Maka saya pun bangunkan kawasan pelancongan kat situ. Dekat dalam kebun saya yang sekangkang kera tu, saya bina beberapa unit chalet dan saya invite lah ramai orang datang ke tempat saya untuk tengok sendiri. Sebab saya pernah duduk di Kuala Lumpur, saya tahu ramai orang KL ni dia orang tak boleh nak beza pokok lalang dengan pokok padi. Orang KL tak tahu. Di kampung saya berlambak benda tu. Kita dah apa tak heran orang Perak cakap. So saya buatlah pelancongan, saya ajar dia orang memancing kat bendang, saya ajar dia orang pegang kambing, pegang ikan. So lama kelamaan orang berminat pula untuk belajar. Maka saya convert untuk jadi tempat pembelajaran. So tempat saya tu jadi swasta antara yang terbesar dekat dalam Malaysia lah, alhamdulillah, dan masih beroperasi sehingga ke hari ini. Dan daripada bisnes pertanian tu saya nampak pelbagai peluang berniaga lain dalam pelbagai bidang. Sebab sebenarnya asas perniagaan ini sama. You nak berniaga pertanian ke, nak berniaga produk makanan ke, fashion ke, apa ke, asas dia sama. Daripada satu bisnes ni, saya nampak banyak benda, saya belajar banyak benda yang saya boleh aplikasikan dalam pelbagai bidang perniagaan. Daripada situlah berakar umbinya, daripada situ lahirnya saya punya IT business, lahirnya juga daripada situ saya fahamlah konsep F&B. Saya buka restoran. Daripada restoran saya nampak macam mana restoran saya di Petaling Jaya ada, di Bangi ada, dan satu lagi di Jakarta, Indonesia. So daripada situ saya nampak pula saya order air yang banyak, ready to drink. Saya order air dalam tin lah, dalam botol. Saya kata why not aku buat sendiri kan. And kebetulan waktu saya pergi ke Mekah dulu pun saya tengok produk Malaysia tak ada. Produk air minuman tak ada dekat Mekah. Kalau ada pun saya tak nampak lah. Yang banyaknya semua buatan Thailand, Vietnam, China kan. Indonesia ada. Saya jadi geram. Saya kata
kenapa produk Malaysia tak ada kan? Sedangkan kita ni kita duk war-warkan kita adalah apa halal hub yang tercanggih, yang terbaik di rantau Asia ni. Tapi barang kita tak ada. So bagus juga ada orang apa tu darah membuak-buak macam saya ni. Saya pantang tengok benda macam tu kan. So saya rasa why don't aku buat? Sebab saya tak suka banyak orang yang mana tengok saya dekat Facebook, dekat Instagram, dia orang rasa saya ni banyak meroyan lah, banyak bercakap kan. Tapi sebenarnya jujurnya saya lebih banyak buat. Kalau korang tengok saya bercakap satu benda tu maksudnya 10 benda saya dah buat dekat belakang. So saya pun nak galak kan yang muda-muda tengah tengok ni kan, kurangkan meroyan je kan. Yang muda-muda ni banyak tak habis-habis duk cerita kat Instagram, duk cerita kat Facebook, duk cerita dekat Twitter, tapi action tak ada. Saya tak boleh tengok benda macam tu. Saya tengok benda ni tak ada, saya akan buat. Saya tengok benda ni tak ada, saya akan buat. Daripada situlah hasilnya bisnes house boom ni. Okay? Tapi house boom ni pun adalah gabungan beberapa bidang pengetahuan, beberapa set of skill yang saya dah groom awal. Contohnya daripada awal, kalau korang semua tengok house boom ni, kekuatan ni kepada apa tu, design botol dia, design stiker dia, design social media content dia. Benda tu saya tak upah mana-mana orang, saya tak hire mana-mana company untuk buat, saya buat sendiri. Awal-awal dulu kita buat sendiri sebab waktu saya dekat Universiti Malaya dulu lagi, saya belajar sendiri, saya belajar secara online macam mana cara nak design produk, pakai Photoshop, pakai Illustrator, macam mana nak edit video pakai Adobe InDesign, pakai Adobe Premiere Pro, Final Cut, macam-macam lah. Semua tu saya belajar sendiri dulu. So bila saya nak buat satu produk consumer, saya dah tak perlu keluarkan kos yang tinggi, saya tak perlu lambat nak tunggu orang, semua saya buat sendiri dulu. Daripada situ saya jimat masa, saya jimat duit, dan alhamdulillah house boom telah berjaya dieksport ke lebih 23 buah negara lah. Sekarang tak silap saya dah 26 buah negara ada mengimport house boom. So daripada situlah perjalanan dia memang asalnya daripada pertanian, alhamdulillah sampai sekarang masih ada bertambah, dan akhirnya jadi house boom lah. Dan selepas house boom ni pun sebenarnya ada lagi beberapa new project yang kita akan announce lah dalam masa terdekat ni. Baiklah, panjang Cik Azri bagi tahu apa pengalaman pelbagai bisnes Cik Azri ceburi, dan saya rasa memang berjayalah kalau dah tackle banyak-banyak perniagaan tu. Tapi sepanjang jadi usahawan, boleh ke Cik Azri kongsikan dengan kami apa pengalaman paling pahit dan bagaimana Cik Azri bangkit daripada kegagalan tersebut? Bagus juga kita cerita pasal kegagalan ni, sebab sekarang ni zaman social media kan, orang-orang muda ni selalu, saya rasa is not being well informed pasal usahawan, sebab rata-rata ponder-ponder ni dia suka tayang duit, dia tunjuk duit berkepuk-kepuk bak kata Azwan Ali kan. Tayang duit, tayang kereta mewah, tayang shopping sana, shopping sini. Ni sekarang PKP nasib baik. Kalau tidak bernanah-nanah biji mata tengok demo dekat London lah, dekat Paris, dekat Milan, merata-rata kan. So sebab ramai usahawan dia memang suka tunjuk that part of life, part enjoy, part seronok. Tapi tak ramai usahawan yang sanggup tunjuk part dia susah, dia malu, atau dia tak sanggup nak tunjuk kan. Sama juga dengan saya pun jarang bercerita pasal kesusahan sebab saya tak suka mengingat pasal susah ni. Tapi ada bagusnya untuk anda semua tahu, berniaga ni sentiasa ada risiko dia. Yang selalu orang cakap, bila kita mulakan perniagaan, yang rugi itu pasti. Rugi, kita start je berniaga, rugi itu confirm rugi. Untung belum tentu. Kan? So apa pun kita buat,
mesti ada risiko dia. Dalam teori fizik pun samalah, dia mesti ada tindak balas yang berlawanan dengan dia, mesti ada. Sepanjang saya berniaga, benda paling yang saya ingat lah, saya tidur dalam kereta. Waktu saya belum kahwin lagi lah. Waktu tu awal-awal lagi saya, okay lah, sebenarnya waktu saya grad, saya dapatlah tawaran untuk bekerja di beberapa buah syarikat. Ada satu ni syarikat, antara syarikat yang sangat besar lah. Sangat besar syarikat ni. Dia offer saya bekerja dengan gaji pun yang amat lumayan lah. Tapi waktu tu saya rasa saya tak nak lah. Sebab saya dah mulakan pun perniagaan saya. Maka saya tolak tawaran itu. Walaupun saya dah lalu 5 stage of interview. Saya dah lalu. Saya saja je pergi. Tengok-tengok dapat. Tapi saya tolak. Tak lama lepas saya tolak tu, sebab waktu tu saya tengah belagak lah, bisnes tengah baru nak naik kan. Tak lama lepas tu, saya rasa 6 bulan after that, bisnes saya drop balik. So waktu tu saya rasa nak telefon je balik syarikat tu kan. Tapi saya ego. Saya ni belagak sikit. So saya diam je lah. Waktu tu lah saya tidur dalam kereta. Saya makan, kebetulan waktu yang susah tu, kebetulan bulan puasa. Tapi Allah nak tolong saya lah, dia uji saya pun waktu bulan puasa. So tak banyak sangat kos nak makan dan banyak makanan percuma. So saya ingat lagi, saya tiap-tiap hari saya akan jalan kaki daripada tempat saya parking kereta tu ke masjid wilayah. Tiap-tiap hari saya jalan kaki kat situ dengan abang-abang Indon, abang-abang Bangla, kita pergi makan berbuka puasa sama-sama lah. So sebab waktu tu kita pun baru mula berniaga, saya pun tak nak risaukan mak bapak saya tak nak risaukan girlfriend saya. Saya bajet okey je lah kan. Tapi mula-mula saya ingat itu adalah the toughest challenge yang saya akan lalu dan saya pernah lalu. Tapi bila rupa-rupanya itu sebenarnya biasa je. Sebab waktu tu saya belum kahwin, saya tak ada apa-apa komitmen sebenarnya. Mak saya masih bekerja, mak saya seorang cikgu. Bapak saya pun ada kerja. So saya tak ada risau apa-apa lah. Kena tidur dalam kereta, tidur je lah. Saya tak peduli apa lah. Kena makan kat masjid hari-hari, pergi je lah. Ada makanan percuma sedap pula tu kan. Peduli apa saya. So waktu tu saya tak rasa apa. Tapi waktu tu macam mana? Waktu tu saya ingat dah teruk dah ni, dugaan ni. Tapi saya tak rasa apa sangat. Sebab saya tak ada beban dan tanggungjawab yang lain. Bila saya dah berkeluarga, saya dah kahwin, anak keluar anak nombor 1, saya dah rasa macam dah tak boleh lagi lah nak lalu zaman tu kan. Takkan saya nak heret anak bini saya tidur dalam kereta kan. Takkan saya nak heret anak bini saya makan percuma dekat masjid lagi kan. Saya rasa tak boleh. So saya amat berhati-hati. Bila saya dah ada keluarga, saya dah dapat anak nombor 2, lagi saya berhati-hati. Saya jadi, tapi saya dapat anak nombor 2 ni, saya dah lebih 10 tahun lah saya berniaga. So saya dah tahu benda-benda yang saya perlu pay more attention. Benda-benda kesilapan-kesilapan bodoh tu banyak saya dah kontrol. Dan saya ingat saya takkan tempuh lagi lah kesusahan kan. Tapi rupa-rupanya Allah uji dengan COVID ni. Sebab sebenarnya jujur terus terang saya bagi tahu, tahun 2018-2019 adalah tahun saya invest banyak dekat syarikat-syarikat, dekat jenama-jenama saya invest jutaan ringgit. Saya invest semua duit yang ada. Sebab dalam bidang perniagaan saya, especially bidang FMCG, bidang fast moving consumer goods, barang-barang consumer lah, minuman, ada apa, personal care, barang apa yang saya terlibat. Kita perlu invest dekat branding and marketing, dan pulangan dia maybe 1 tahun 2 tahun akan datang. I am well prepared for that. Saya kata tak ada masalah. So 2018, 2019 kita henjut, kita letak kau-kau, sebab saya meletakkan harapan pada tahun 2020 kita akan meletup. Sebab 2020 ni tahun yang saya tunggu daripada saya kecil. Saya duk lukis kereta terbang lah, apa, kita kawan dengan alien lah kan. So saya amat-amat berharap lah 2020.
Tapi itulah, mungkin Tuhan nak tegur, Tuhan nak bagi tahu sesuatu, dia turunkan virus COVID ni yang orang Perak panggil, orang Perak cakap apa tu, sampai saya terkanjir. Terkanjir tau. Terkanjir ni macam tak tahu nak buat apa. Sebab dia satu masalah yang pada saya bukan masalah niaga. Dia masalah yang beyond our control. Beyond our control. You just imagine immediately after lockdown, immediately after China lockdown, kita hilang sale yang sangat besar daripada China. Sebab banyak produk saya yang dieksport ke China, China stop order. Bila China stop order je, saya dah hilang 30% of the revenue. Kemudian Malaysia pula PKP. Malaysia announce kita akan lockdown bulan 3 tahun lepas. Waktu itu sale kami drop. Saya punya pelancongan apa semua lagilah kosong terus. House boom drop by 50%. Lama kelamaan dia drop lagi. Pernah satu ketika saya punya sale bulanan sama macam tahun pertama saya mulakan house boom ni. Bulan pertama saya mulakan house boom. Bayangkan after 6 years saya punya revenue bulan itu sama macam bulan pertama 6 tahun lepas. Punyalah teruk. Dan masih sampai sekarang sebenarnya our economic situation has not been fully recovered. Kita masih flip-flop. Kita tak tahu lagi apa yang boleh buat, tak boleh buat. Kilang kita beroperasi satu hari, tutup 14 hari sebab ada pekerja positif. Buka 2-3 hari, seorang ni close contact, tutup lagi kilang kan. So kita memang pening. Walaupun dunia dah mula recovered, bukti dia bila order daripada China dah start masuk, order Thailand start masuk, United Kingdom start masuk, tapi kami tak boleh nak supply. Sebab masalah production pula, kita berdepan pula dengan isu cash flow. Sebab yelah, you just imagine 18 bulan 18 bulan house boom tidak boleh beroperasi secara normal. Revenue memang drop. Kita jual barang di retail outlet di convenience store, di petrol station, hypermarket. So game saya perlukan trafik. Saya perlukan orang ramai datang dekat kedai-kedai ni. Orang perlu bergerak bebas. Tapi bila di restrict movement, maka makin kuranglah orang membeli house boom. Sekarang tiba-tiba dibuka. So tiba-tiba surge dalam permintaan, tapi kilang saya tak boleh nak catch up. Sebab ada cash flow punya cerita, raw material punya cerita, macam-macam lah. So pada saya, COVID ini adalah cabaran yang paling besar yang pernah saya lalu dan saya memang tak pernah menduga. Dan the worst part is, COVID ini adalah satu masalah yang kita tak boleh nak jangka. Anything can happen. Kita tak boleh nak plan lagi 1 tahun. Tak boleh nak plan 2 tahun, 5 tahun akan datang. Saya hanya boleh plan month to month punya planning saja. Kita tengok bulan depan apa jadi. So, this is the toughest challenge. Dan saya get this verified. Saya tanya usahawan-usahawan yang dah lama, yang dah 50-60 tahun berniaga. Diorang pun cakap dengan saya, ada seorang uncle ni, dia dah berapa puluh tahun dah berniaga, dia dah lalu krisis ekonomi 2 kali. Dia kata COVID ni lagi teruk daripada krisis ekonomi yang dia pernah lalu. So itulah menjawab kepada soalan tadi. Inilah cabaran yang paling berat, tapi alhamdulillah saya dikurniakan pasukan yang hebat lah, yang masih bersama saya, yang degil dia pun macam saya, yang kita tidak akan tewas lah apa pun. Dan selagi nyawa dikandung badan lah orang kata. Baiklah, memang selagi nyawa dikandung badan, terutamanya untuk usahawan, kita tengok ramai yang terkesan, antaranya khususnya industri kecil kan. Jadi apakah skill lah ataupun survival yang boleh Cik Azri kongsikan, guidekan, berikan sedikit panduan, tips untuk seorang usahawan lagi-lagi di usia muda. Pastinya boleh jadi stop point kan. Jadi apakah skill lah atau survival yang boleh dikongsikan? Okay, saya bercakap ni pun berdasarkan apa yang saya buat lah. Waktu bila sale house boom drop sampai 30%, 50%, 70%,
saya memang kena cepat fikir apa pengganti houseboom ni dalam tempoh masa terdekat. Sebab saya tahu demand kepada minuman macam houseboom ni confirm akan berkurangan sebab orang, okay, we are not an essential punya benda. Orang tak mati tak minum houseboom. Kita bukan air mineral. Saya kena sedar fakta itu. So anda semua pun kena sedar lah apa kelemahan atau kekurangan produk anda. Anda kena tahu. Kena berkata benar kepada diri sendiri walaupun pahit. Itu number one. Number two, kena tahu pula apa kekuatan diri masing-masing. Pasukan houseboom, kita orang realize, kita orang tahu our strength is distribution. Our strength is contact and networks dekat seluruh dunia. Kita ada kaki kita. Dan kemudian saya analisis pula keadaan pasaran. Kan? Market waktu ini, apa yang diorang nak? Waktu itu, awal dulu ingat tak? Semua orang menggelupur cari hand sanitizer. Semua cakap, ya Allah, hand sanitizer. Hand sanitizer boleh sold out. Satu dunia, bukan Malaysia saja. So, apa saya buat? Saya pergi cari kilang yang boleh buat hand sanitizer. Kita produce our own sanitizer dengan kerjasama satu brand ni dan kita supply ke convenience store seluruh Malaysia dalam masa 4 hari. Dalam masa 4 hari. Waktu tu juga bila dah ura-ura COVID, saya tanya dan saya baca dunia akan perlukan face mask. Waktu tu saya pun pelik, takkan semua orang kena pakai face mask. Tapi saya call partner saya di China, dia kata yes. Sekarang ni semua kilang baju, kilang kasut, kilang apa pun dah convert jadi pengeluar face mask. Saya kata, biar betul. Kalau betul, aku nak order 1 kontena face mask kau hantar ke Malaysia. Saya bukan hantar pakai kapal laut, saya hantar pakai kapal terbang saya hantar. Sebab saya tahu apa yang berlaku di China akan juga berlaku di Malaysia. So saya dengan pantasnya kita buat decision, kita bawa masuk. So ini menunjukkan sebenarnya kita kena pantas bertindak, kita kena pantas mengkaji, kita kena pantas berfikir, kita kena pantas bertindak, pantas buat keputusan untuk kita adapt dengan apa-apa situasi lah. Kelebihan kepada usahawan muda ni, ini kelebihan sebenarnya, kita perlu bersyukur. Kita baru lagi berniaga, kita muda. Kelebihan kita ada tenaga, kita kuat, kita mampu untuk lawan physically and mentally apa juga cabaran yang ada berhadapan dengan kita. Cerita tadi pasal uncle tu, dia dah tua. Dia kata dengan saya dia pun tak tahu sama ada dia boleh lawan ke tidak. Sebab sekarang umur dia dah 70 tahun dia kata. Kalau dulu umur dia 20-30 tahun dia kata sap-sap-soi dia boleh lawan ni. Dia kata dia boleh, maksudnya dia boleh fix lah. Dia boleh bertahan lah dengan COVID ni. Tapi sekarang umur dia pun dah 70 lebih lah. Dia dah tua sangat uncle ni kan. So dia kata dia pun tak tahulah dia boleh buat ke tak. Dia boleh lawan ke tak. Dia boleh bertahan ke tak. So kelebihan kita sebagai usahawan muda ni, kita muda. So tunjukkanlah cara orang muda punya kekuatan. Janganlah mudah sangat nak give up. Janganlah lembik sangat. Janganlah slow sangat berfikir. Kita kena ligat. Kena cari peluang. Waktu tu orang gelakkan saya. Kata, apalah kau jual air. Tiba-tiba jual ni, jual. Saya kata, peduli apa? Kau bukan boleh bagi anak bini aku makan. Kau bercakap-cakap air liur kau tak boleh beli apa-apa pun untuk anak bini aku, untuk tim aku. So, shut up. Biar saya buat. Itu cara orang muda. Dan kelebihan juga kita sebagai SME. SME ni sebenarnya banyak kelebihan. Small Medium Enterprise. Kita small, kita agile, kita flexible. Itu kelebihan kita. Kalau company kita, kalau syarikat kita besar, kita ada kerenah birokrasi, semua nak kena meeting, tak percaya pergi tanya. JLC semua, yang besar-besar, yang giants, public listed company, boleh tak dia orang shift business model macam apa yang kami buat? Impossible, almost impossible sebab dia terpaksa board meeting berbulan-bulan kadang-kadang. Kelebihan kita, saya boleh duduk je dengan tim saya, kita decide macam ni je, kita decide, esok kita buat. Itulah kelebihan
sebagai sebuah syarikat yang small medium enterprise ni. So kepada anda semua yang tengah struggle, yang tengah ni, jangan tunggu lama sangat. Apa je peluang yang ada, kita kena cepat kaji, analyse dan grab the opportunity. Tak salah jadi opportunist, tak salah. Contoh saya bagi contoh, dalam kajian yang dah dibuat ni sebenarnya dah setahun, sebab kita pandemik ni pun dah more than a year. So banyak research yang saya baca, trend dalam consumerism atau yalah, trend kepenggunaan sekarang ini, number one adalah online. Maknanya bisnes online mencanak-canak naik. Dalam bidang online ni, apa segmen yang sedang mendapat perhatian, yang meningkat gila-gila punya? Number one, makanan. Sebab apa? Sebab orang duduk rumah. Orang duduk rumah, dia tak buat apa. Kerja dia melantak je lah. Number two, barang-barang berkaitan dengan budak-budak. Barang baby. Sebab apa? Sebab selama ini, mak bapak pergi kerja. Dia kurang tengok anak dia. Ni kali ni, dia hari-hari dia tengok anak dia 24 jam, anak dia depan muka dia. Dia work from home. So ada je lah benda tak kena. Ni anak aku ni ada, apa pula ada merah-merah ni. Pergi cari kejap lah dekat Shopee. Krim nak hilangkan merah-merah anak. Anak aku makan, ya Allah kesian makan pinggan macam tu. Cari kejap lah pinggan budak-budak, ada kartun-kartun sikit. So meningkat barang-barang berkaitan budak, baby, anak ni. Nombor tiga, barang-barang kesihatan. Barang-barang kesihatan ni banyak cabang. Makanan-makanan kesihatan, home gym, apparel untuk bersukan di dalam rumah. Semua ni meningkat. So kenapa anda semua tidak mengambil peluang ni? Kenapa tidak? Sebab sekarang ni zaman yang tidak boleh bagi alasan dah. Dulu dulu zaman saya berniaga, zaman saya mula berniaga dulu, gaya macam dah tua berbenur. Tapi zaman ni tahun 2008, 2009, semua benda nak kena cari kedai, nak kena buka physical store semua kan. Tapi sekarang tak payah. Sekarang boleh buka di Shopee free je pun. Bukan kena bayar pun. Masuk je produk apa nak jual secara maya. Saya baru jumpa ada seorang budak umur 20 tahun, sale dia saja di Shopee RM200,000 sebulan. Boleh buat. Dia jual apa? Dia jual face mask, dia jual ni benda-benda yang oximeter lah, apa yang in trend sekarang ni. Saya pun banyak buka peluang sekarang kepada sesiapa orang-orang muda yang nak join perniagaan bersama-sama dengan saya. Apa produk yang saya keluarkan, korang jual sama-sama. Saya buatkan marketing, saya buatkan product development, jual sama-sama. Ini juga masalah orang muda. Pada dia macam, kenapa aku nak kena jual produk orang? Aku nak jadi founder. Aku nak jadi macam John Lemon, nak jadi macam Azri Zahir. Aku pun nak jadi founder kan. Tapi bila tak cukup ilmu di dada, tak cukup pengalaman, itu yang mula berniaga merapu, meraban orang Perak panggil. Lepas tu rugi, lepas tu disalahkan orang. Ni orang tak kena, orang ni tak betul, orang ni apa semua kan. So pada saya gain experience dulu. Saya pun bukan, honestly saya bukan terus create a product, no. Macam-macam. Saya dulu saya buat trading, saya jual grinding disc tu lah, yang apa nama, grinding disc lah. Saya jual kasut-kasut keselamatan, saya jual vest keselamatan kepada pekerja-pekerja oil and gas. Itu semua produk orang, jenama-jenama orang yang saya jualkan. Tidak ada masalah. Sebab itu adalah training ground saya yang mengajar saya macam mana cara nak menjual, macam mana saya nak uruskan syarikat dengan smaller scale. So mulakan dengan cara yang paling mudah. Paling mudah sekarang ni apa? Jual secara online lah. Cari apa produk yang ada, jual lah secara online. Kan? Tak ada masalah. Okay? Sekejap ada emergency sekejap. Baik, boleh. Sekejap. Aduh.
Okey. Okey, baiklah. Boleh kita teruskan ke? Kita Boleh, ada boleh, boleh. soalan yang terakhir sebelum kita ke soalan penonton. Saya tengok dah banyak soalan daripada penonton, tapi sekejap, satu soalan lagi, soalan terakhir di mana dalam era ini ramai graduan muda terutamanya millennials lebih memilih untuk memulakan perniagaan sendiri daripada makan gaji. Baiklah, ini juga pernah dilalui oleh Encik Azri kan? Jadi Ya. apakah pesanan atau nasihatlah kepada golongan ini supaya dia orang tak berhenti untuk stop, contohnya macam ada COVID-19 ni tak stop, tapi supaya ada semangat untuk terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Sorry, again, sekali lagi. Aduh. Okey, tak apa, tak apa. Macam ni, secara ringkasnya, apa nasihat Cik Azri dah pernah melalui lah zaman di mana tidak bekerja dengan orang tapi terus nak bekerja membina perniagaan terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Macam mana nasihat? Apa nasihat atau pesanan ringkas ke untuk kita bakar semangat usahawan-usahawan muda ni? Aduh, sekejap. Saya sangat minta maaf kejap Bibi, Tak apa, tak apa. Puan mana Puan? Ada kat bawah. Okey ke? Cik Okey. Azri? Okey. Aduh. Saya pula risau. Tak apa. Small matter. Okey. Boleh Ah. pub Betul. Macam mana tadi soalan? Pesanan kepada? Pesanan kepada orang muda, usahawan untuk bakar semangat diorang daripada mungkin graduan terus nak bekerja, terus nak menjadi usahawan macam Cik Azri. Apa nasihat atau pesanan ringkas supaya mereka ni terus berkobar-kobar nak jadi usahawan yang berjaya? Okey, pertamanya kita perlu set matlamat. Okey, kalau matlamat kita besar, apa sahaja yang di hadapan kita, kita akan boleh lawan punya. That's why matlamat objektif atau niat lah. Itu amat penting. Sebab tu dalam Islam apa-apa kita buat mesti kena ada niat dulu. Nak semayang ada niat dia, nak puasa ada niat dia, nak ambil air semayang ada niat dia, semua ada niat. So samalah juga dalam keusahawanan. Semua benda kena ada niat. Niat kita apa sebenarnya? Kalau niat kita memang nak have fun, nak suka-suka, nak poyo-poyo dekat Instagram, memanglah kita akan mudah give up. Tapi kalau kita punya niat ni besar, matlamat kita besar, objektif kita besar, apa je yang datang, apa je yang berlaku di hadapan kita, insya-Allah kita boleh hadapi. So benda pertama yang korang perlu buat sebelum mulakan apa-apa, tetapkan objektif, tetapkan matlamat. Baru boleh prepare lah mental dan fizikal untuk hadap apa sahaja yang bakal berlaku dalam perjalanan anda semua sebagai seorang usahawan lah. Sebab macam mana ingat tak saya cakap daripada awal tadi, saya grab ni saya geram. Saya tengok benda ni, kenapa tak jadi macam ni, kenapa Malaysia macam ni, kenapa macam tu. So, objektif dan matlamat saya besar. Saya nak ubah negara. Saya punya objektif. Saya nak tengok orang muda pegang Malaysia ni. Macam mana cara nak pegang Malaysia ni dengan ekonomi. So, itu yang saya tengah nak buat. Saya nak ubah negara, takkanlah ada orang kutuk-kutuk sikit kita nak give up. Takkanlah bank telefon sikit tanya bila nak bayar kereta, kita dah nangis, kita dah takut, kita dah give up. Takkanlah nak pergi pinjam duit orang sikit pun kita malu. Kata nak ubah negara kan. Sebab itu matlamat atau objektif itu perlu diletakkan dengan betul dan besar supaya kita akan rasa macam alah biasalah tu kan. Orang lelaki nak besar kena sunat. So apalah sangat kan, itu analogi saya lah. Apalah sangat
benda yang kita perlu lalu ini sebab akhirnya kita nak capai satu matlamat yang lebih besar. Itulah pesanan saya. Tu mikrofon tak on. Termute pula. Ada sabotage saya kira. Baiklah, berkobar-kobar sebab panjang perkongsian yang saya kira berisi penuh oleh Cik Azri bagi. Maknanya memang dari jual durian, jual buah sampai sekarang pelbagai bisnes. Jadi kita memang menunggu soalan daripada penonton yang memang nak tahu lagi pasal macam mana Cik Azri menguruskan dan menjadi usahawan yang berjaya. Okey, baiklah, kita akan teruskan dengan soalan daripada penonton. Baiklah, daripada saudara Zalif Amnan. Tuan, bagaimana kita nak overcome rasa down dalam bisnes? Macam tadi lah saya cakap. Sebab itu matlamat tu kena besar. Supaya bila kita rasa down, kita ingat balik matlamat kita. So kita rasa macam ni biasa je lah. To be frank, saya pun selalu down. Saya manusia biasa. Korang tengok je berdegar-degar bercakap, tapi jujurnya saya pun ada masa saya down, ada masa saya nangis. Waktu diumumkan PKP yang first tu saya menangis seorang-seorang. Saya pergi turun, saya pun tak perasan. Saya pakai boxer je. Saya sebenarnya setengah berjalan kat depan rumah saya menangis-nangis. Sebab saya tahu benda ni akan impact meniaga saya. Bukan satu, 8 bisnes saya akan jahanamnya dengan COVID ni. So saya tahu benda ni besar dan berat. So saya pun down, saya pun menangis. Dulu lagi lah saya sampai tahap saya tengah drive ni, saya tak boleh drive, saya kena berhenti. Saya keluar kereta dekat traffic light, saya menangis tepi jalan. That is normal. Down ni normal. Menangis lah. Kalau menangis itu cara kita nak hilangkan kerunsinan, rasa marah ke apa ke, nangis. Menjerit lah. Kalau menjerit itu boleh melegakan. Buatlah apa pun. Macam saya sekarang ni, saya pergi berlari, saya berkayuh basikal, saya pergi berenang. So kalau korang tengok saya lari makin lama makin jauh tu sebab makin banyak tekanan sebenarnya. Saya kayuh basikal 500 km tu ada sebab. Sebab nak meriliskan rasa down. Tapi disebabkan matlamat dan objektif saya besar. Kan? Apalah sangat pada saya. Saya kata dah down setengah jam cukup lah. Jangan down lama-lama. Kita pendokong bisnes. Kita tak boleh down lama-lama. Tapi bohong kalau saya kata kita tak perlu isi diri kita ni dengan macam mana saya nak cakap, saya risau orang cakap saya ni, tapi jujurnya kita orang Islam, kita kena serahkan semua ni. Kita kena yakinlah usaha, doa, tawakal mesti jadi. Ini bukan saya punya janji, ini janji Tuhan. Tuhan dah janji dah. So sabar, kan? Rezeki Allah akan dapat. Jangan down lama-lama. Boleh down, tapi jangan down lama-lama. Okay, baiklah. Okay, down to normal, jangan lama-lama. Baik, soalan seterusnya daripada saudara Fitri Hamzah. Tuan John, macam mana nak mantapkan bidang F&B terutamanya kafe? Banyak gerai-gerai kecil tumbuh tepi jalan nak maintainkan bisnes kafe. Bidang restoran kafe ni, saya cakap ni jangan down, anggap ni sebagai cabaran, adalah one of the hardest business in the world. Tahu tak mana ayat tu? Hari pertama saya buka restoran. Saya nak keluar rumah time tu. Saya buka channel Astro Food Network. Tiba-tiba dia macam ada satu sedutan ni, dia kata restaurant is the hardest business in the world. Saya macam Allah, ni dah lah hari pertama aku buka restoran ni, keluar pula ayat macam tu kan. So sebenarnya bisnes restoran ni memang susah. Pengurusan dia complicated, cost management dia complicated, tapi dia adalah satu bisnes yang boleh amat menguntungkan kalau kita bijak buat dia. Bisnes restoran ni sebenarnya pada saya adalah marketing come first. Marketing tu kena kau-kau ya. Berapa banyak restoran dalam dunia ni pun, tapi kalau marketing kita hebat, kita akan sentiasa terkehadapan dari pesaing-pesaing kita.
kita kena contoh berdasarkan soalan ni pun saya risau. Saya dapat rasakan kita macam nak salahkan, banyak gerai-gerai kecil ni. Macam mana kita nak maintain? Itu sebenarnya not a good point of view atau not a good macam mana saya nak cakap, tak bagus lah kita ada pemikiran awal begitu. Jangan fikir macam tu. Just fikir macam mana cara aku nak kembangkan bisnes aku. Peduli dengan apa pesaing-pesaing pun. Saya punya restoran di PJ dulu, sebelah saya adalah sebuah restoran fine dining yang mewah, yang orang kaya-kaya, kerabat-kerabat raja pergi. Tapi saya tak fikir pun pasal sebelah. Saya tak tengok lah, hantar engkau lah. Kan? So kerabat-kerabat raja pergi ke restoran sebelah, dia punya pengiring-pengiring pun ada 10-20 orang. So pengiring-pengiring ni tu saya fokus. Pengiring-pengiring main sini makan kat tempat aku. Dan bos engkau bayar kan? Main sini order, aku bagi yang paling kau punya dekat engkau. So daripada situlah saya take advantage lah. Senang cerita kan. Tapi honestly nak memantapkan F&B ni marketing. In fact, any business marketing. Dan zaman sekarang mudah gila nak buat marketing, jujur. Zaman sekarang Instagram, Facebook, TikTok, Twitter free. Waktu dulu tahun 2008, 2009 saya berniaga mana ada, semua benda nak kena ambil TV yang beratus-ratus ribu, radio yang beratus-ratus ribu, surat khabar puluh-puluh ribu. Sekarang tak perlulah. So tidak ada alasan zaman sekarang, insya-Allah. Baiklah. Soalan yang seterusnya daripada saudara Afiq. Assalamualaikum Tuan John. What is the first step to build up the brand? Terutamanya orang yang baru mula berniaga makanan di tepi jalan. Berbalik. Ini soalan seterusnya. Baiklah. Saya paling suka berniaga tepi jalan. Walaupun saya ramai orang dah kenal produk saya dah ekspor berpuluh negara, tapi saya masih lagi berniaga di tepi jalan. Saya jual durian. Sampai sekarang saya jual durian. Tepi jalan di TTDI. Durian saya berikan nama The Durian Artisan. Okay? Bayang dia tepi jalan je sebenarnya. Tapi saya bukan nak orang yang di tepi jalan tu, yang lalu tepi jalan tu, bukan. Saya nak orang di social media. So saya labelkan dia sebagai The Durian Artisan. So orang pun dengar nama pun, dia macam, ini durian ni premium ni, artisan ni durian ni. Dan saya tunjuk kan, cara saya pilih durian. Tiap-tiap hari kita pergi kebun di Pahang. Tiap-tiap hari kita pilih sebiji, kita tunjuk. Kita kopik, kita tunjuk isi dia macam mana. Kita tunjuk kat mana? Kita tunjuk dekat social media. Macam mana nak bagi semua orang tahu? Saya pakai influencer. Makanan siapa tak nak? Berniaga makan pada saya seronok dia sebab nak dapat influencer, tukang promote mudah. Sebab makanan. Orang macam, awak ni siapa? Afiq. Pergilah cari siapa-siapa kat social media yang dekat-dekat situ kan. Saya nak hantar ni, saya jual durian ni, saya nak hantar, boleh tak awak makan dan post di IG? Okey, boleh hantar. Free. Normally free kalau makanan. Itu yang best tu. Saya pakai durian je, kita bagi dekat berapa? Dekat 50 orang yang influencer. Free. Siapa tak nak? Kan? So, itulah teknik yang saya buat. Tak ada keluar apa-apa belanja yang besar, tak ada. So samalah, nak build up the brand ni dia marketing, that's all. Itu je rumus dia, tak ada rumus lain dah dalam niaga ni. Tepi jalan ke, dekat mall besar, dekat KLCC ke, rumus dia hanyalah marketing. Boleh? Baiklah, marketing Dari soalan kedua, marketing dan media sosial menjadi key. Yes. Baiklah, soalan seterusnya daripada saudara Hakim, antara profit dan cash flow, mana satu yang lebih penting untuk sustain perniagaan? Dua-dua. Profit penting, cash flow penting. Kalau bisnes tak ada profit, dia akan jejas our cash flow.
Sebab macam mana cash flow ni bahasa Melayu dia aliran tunai lah. Macam mana tunai ini nak beraliran ke hadapan, macam mana tunai ni nak beraliran ke hadapan kalau di bulan ini tidak ada untung untuk bagi duit di bulan depan. So, dalam apa berniaga pun, profitability nombor satu. Nombor satu juga adalah cash flow. Sebab tu, untung jangan terus rembat habis-habis. Saya ada berniaga yang generate jutaan ringgit. Saya ada berniaga yang saya generate dalam masa berapa bulannya kita buat almost 3 juta ringgit. 3 juta ringgit kita buat dalam masa berapa bulan je. Tapi awak tahu berapa gaji saya ambil daripada bisnes tu? RM2,000 sahaja. Sebab saya fikir cash flow. Untung dah. Tapi kita jangan rembat dulu. Sabar. Bukan esok nak mati. Kita nak besar lagi. Kita nak anak, nak 4, nak 5. So, lama lagi kita nak hidup ni. So sabar, besarkan dulu bisnes ni. Gunakan cash yang ada ni untuk generate cash flow yang cantik. Kita boleh besarkan. Saya ada satu niaga saya yang duit yang ada tu saya tengok pun geram lah. Tapi kita reinvest, kita beranakkan dia. Dekat kita buka cawangan satu lagi kan, untuk besarkan lagi. So antara profit dan cash flow dua-dua nombor satu. Atuk saya pesan dulu, arwah atuk saya kata, meniaga ni jangan meniaga 6 tolak 7. Apa maksud meniaga 6 tolak 7? Meniaga negatif. Jangan. Saya pun fikir benda lah atuk aku ni kan. Dia kata meniaga ni jangan meniaga 6 tolak 7. Satu dia pesan. Nombor tu dia pesan, meniaga ni jangan meniaga lembu tolong jangan meniaga ni jangan macam tolong harimau menangkap kerbau, dia kata. Faham tak maksud dia? Kita jangan meniaga ni, kita jangan buat satu benda yang last kali makan diri kita balik. Contohnya macam ambil duit keuntungan awal-awal, macam tu lah maksud dia lah. Okay, Hakim? Dua-dua penting Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya daripada saudari Nyak Haizan, apa persediaan untuk buat bisnes? Ilmu. Kena tahu banyak benda. Jangan banyak sangat benda tak tahu. Baru ni saya bagi talk dekat kementerian apalah, agensi under pertanian lah. Semua orang nak berniaga. Saya suruh angkat tangan, kita buat sesi yang ada banyak-banyak orang. Saya suruh angkat tangan. Siapa ada Instagram? Tak suka Instagram. So saya tak ada Instagram. Kita okey. Siapa ada Facebook? Tak nak Facebook. Banyak sangat cerita politik. Siapa ada TikTok? Tak nak budak-budak TikTok. So saya kata, okay, semua orang dalam ni jangan berniaga. Janganlah berniaga. Ini dah lah zaman sekarang. Semua benda ni kita kena tahu. Kan? Apatah lagi korang bukan lagi tak tahu, korang benci lagi pula. Tak nak guna terus social media sebab inilah, itulah, inilah. Kena lengkapkan diri dengan macam-macam benda. Baru boleh buat berniaga ni. Tapi dia tak perlu tunggu perfect. Tak perlu tahu sampai level PhD. Tak perlu. Tapi kena tahu. Macam saya cerita tadi, saya belajar sendiri kerja-kerja design. Saya belajar sendiri. Saya ambil online class. Zaman dulu ni tak ada Facebook lagi tau. Ada lah tapi tak macam sekarang. Saya belajar dia through nama, ada forum-forum. Saya belajar macam mana nak pakai Adobe semua ni. Saya belajar fotografi. Saya belajar forum macam mana nak tangkap gambar. Tu sebab bila saya bangunkan syarikat saya boleh hire orang dan saya faham cara dia bekerja. Saya tahu macam mana nak bagi instruction sebab saya tahu cara kerja dia. So, pokok pangkal dia adalah kena ada ilmu lah. Nanti kita tak boleh simply nak hire orang. Kita tak suka marketing, okay, aku hire orang marketing, kau buat lah. So dia pun kencing lah kita, habislah kita. Okey, baiklah. 2 soalan lagi. Okey.
Soalan pada saudara Muhammad Hafiz, macam mana John set mindset budak-budak supaya dia sama-sama dalam perjuangan? Dia boleh kerja sama-sama, bukan sekadar kerja. Okey. Budak-budak ni saya rasa maksud dia team Ya. saya lah kan. Okey. Saya memang bersyukur lah. Saya benda yang kalau orang tanya saya apa yang saya syukuri adalah saya punya pasukan. Saya punya budak-budak. Tapi saya tak suka lah panggil budak-budak. Dia orang bukan budak-budak. Dia orang saya punya team, pasukan saya. Sebab pasukan saya ni orang yang boleh buat apa saja. Dia orang ni adalah saya punya cerminan. Saya ada pekerja saya, tim saya, nama dia Khairin, dia seorang perempuan, seorang ibu, kecil je orang, kecil kan. Tapi dia mak orang lah. Dia ni pengurus, dia saya punya project manager yang selalu attend meeting dengan 7-Eleven, dengan Petronas yang besar-besar, dia akan handle lah. Dia my right hand lah. Tapi bila ada keperluan, contoh macam kita nak buat exhibition ke apa ke, saya tengok dia yang pergi drill dinding, dia yang pergi bertukang pasang semua benda, panjat tangga semua kan. So saya tengok macam sebiji macam aku. Sebab apa tau? Sebab saya pun macam tu. Kita as leader of any organisation, kita kena tunjuk dulu macam mana cara kita bekerja. Kita walaupun kita boss, walaupun kita leader, kita tak ada limitation atau kita tak ada halangan untuk buat kerja macam tu. So kenapa kau perlu berkira? Lebih kurang macam tu lah maksud saya. So kalau dia tengok saya pun bertukang, apalah sangat dia pun angkat tukul untuk bertukang kan. Erti kata lain, kita kena show them, lead them by example. Kita punya pasukan, saya train dia orang kemahiran komunikasi. Saya was trained as a debater. So it's not fair untuk saya assume saya punya pasukan pun pandai bercakap, boleh meeting gerebuk-gerebak semua, bersilat dengan, sebab kita orang meeting bukan Malaysia je, kita meeting satu dunia. Kan? Saya tak boleh expect dia orang tiba-tiba dia orang tahu. So apa saya buat? Saya panggil pasukan debat Universiti Malaya. Datang berdebat dengan tim saya. Tim House Boom ada tim debat. Berlatih debat sama-sama supaya bila hasil dia bila dia orang punya, saya punya pasukan punya mindset dah bertukar tau. Mindset tim saya tengok kan, patutlah bos aku dia boleh present dekat mana-mana pun confident sebab dia adalah a trained debater. So saya tukar mindset dia orang macam tu dan terbukti. Saya boleh hantar pasukan saya, jumpalah siapa pun, dia orang tak takut. Baru tahun lepas kita buat program nama dia The Lemonade. The Lemonade ni ada satu program yang kita train pemilik-pemilik bisnes SME macam mana cara nak develop produk, nak buat marketing, nak macam-macam lah. Yang paling best, selama 2 hari tu, saya hanya bercakap 3 kali je. Yang lain semua pasukan saya yang bercakap. Siapa sangka dulu diorang yang selama ni bekerja dengan komputer apa semua kan, sekarang jadi public speaker depan 100 orang dan dibayar untuk bercakap. So nak ubah mindset pasukan, kita kena lead dahulu, kita kena tunjuk cara dia, kita kena tunjuk jalan dia, dan last sekali kita kena reward them. Reward ni adalah satu benda yang saya geram lagi lah. Saya sebenarnya tahun 2020 adalah tahun saya nak reward pasukan saya. Sebab hasil kita kerja keras daripada 2015, 2016 ni kan. Saya memang betul-betul lah. Saya nak sangat reward pasukan saya. Tapi apakan daya, COVID. Tapi Alhamdulillah saya rasa dia orang pun faham. Dan dia orang pun tahu. Bila John Lemon ada duit, terberak lah. Korang aku reward kau. Lebih kurang macam tu lah. Kita kena bagi dia, seronok. Okay? Baiklah, soalan last sebelum ke lemon-lemon. Baiklah, kita ke soalan last. Rahimi Izan, apakah buku yang jadi rujukan atau inspirasi John dalam dunia perniagaan?
Ni soalan yang sangat famous lah. Selalu orang tanya saya, buku apa, buku apa, buku apa. Buku nombor 1, Al-Quranul Karim. Uh, apa saya budaya saya memang budaya membaca lah. Siapa yang kenal saya tahu saya memang amat gemar membaca. Tapi bahan bacaan saya dulu memang limited to buku. Sekarang saya biasakan diri saya untuk baca artikel-artikel online. Saya banyak baca kajian-kajian pasaran. Saya dalam fasa sekarang hidup saya banyak baca kajian-kajian pasaran. Sebab sekarang ni as the company grows, saya dah tidak terlibat lagi on ground punya detail operation tau. Itu semua pasukan saya in charge. So fungsi saya sekarang adalah more towards business development. Saya lebih kepada top level punya kerja lah, investment, financial. So saya banyak baca kajian-kajian pasaran lah, research, macam-macam ada lah online. Tapi kalau nak juga tahu buku buku saya memang banyak baca buku-buku autobiografi, buku biografi lah. Saya suka baca pasal brand. Saya banyak collection saya buku-buku kajian pasal Coca-Cola. Banyak lah apa tajuk dia. Macam-macam lah. Saya baca Shoe Dog pasal Nike, saya baca The Golden Arches pasal McDonald, saya baca Robert Kiyosaki, saya baca novel-novel pun banyak saya baca. Novel-novel saya banyak baca novel Dan Brown. Tapi ni dulu lah, sekarang saya dah tak ada masa nak baca novel. Saya banyak baca pasal Jeff Bezos, pasal Jack Ma punya buku. Belilah buku-buku biografi. Doctor in the House, Tun Mahathir. Saya jenis-jenis macam tu saya suka lah, sebab saya suka baca, bila saya baca biografi orang ni, saya boleh kaji dia punya jalan hidup dan saya boleh agak cara dia berfikir. Tapi my favourite adalah Shoe Dog. Sebab saya rasa macam saya. Saya rasa cerita pembangunan jenama Nike ni lebih kurang macam cerita Houseboom. Macam mana dia orang bermula, macam mana dia orang bertahan, cara dia orang marketing dan impian dia orang. Dan pasukan dia orang pun, saya rasa macam bila saya baca tu, saya rasa macam Houseboom lah. Saya baca tu flight saya daripada KL ke London. Habis sekejap je saya baca. Memang seronok lah. Shoe Dog boleh lah. Sila beli. Ejaan mungkin ada yang tak tahu. Shoe Dog. SHOEDOG. Okey. Buku dia adalah baiklah. Sampai buku pun Encik Azri dah share. Jadi kira beruntung sangat pendengar, penonton yang tengok hari ni. Okey, baiklah. Saya kira itu sahaja disebabkan oleh masa pun cemburu kita ni. Itu sahaja masa dan soalan yang kita ada pada hari ini. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kita, Encik Azri Zahir bin Azmi, kerana sudi meluangkan masa kongsikan survival skills, perkongsian pada hari ini yang boleh diambil perhatian lah kepada khususnya usahawan muda, memastikan perkembangan perniagaan yang dijalankan. Dan terima kasih juga untuk penonton-penonton kita pada malam ini, sangat aktif di ruangan komen ya, daripada katanya John Lemon Circle. Itulah saya rasa sekejap saya ambil beberapa minit lah saya ambil. So siapa yang bukan apa sebab saya selama ni ramai orang tanya saya, nak berniaga sekali lah, nak buat sama-sama lah. Jujurnya perniagaan saya macam Houseboom, macam Almost Wanted, banyak lah berniaga saya yang melibatkan retail dan ekspor. Tak banyak yang boleh saya kongsi dengan orang. So bila saya buat ni jenama baju Melayu ni, saya buat dengan adik saya, Alhamdulillah tahun ini saja kita jual 90,000 helai. Tahun depan kita target nak jual 150,000 helai baju Melayu. InsyaAllah boleh. Saya dah lahirkan berapa jutawan lah tahun ini kan. So saya rasa saya dah bersedia untuk create beberapa movement untuk orang muda join. Apa yang saya create,
Tapi kena sama-sama dengan saya lah. So saya create satu movement called John Lemon Circle. So ini adalah circle saya yang apa saya buat, kita buat sama-sama. Saya buat baju Melayu ke, saya buat makanan ke, saya akan create benda-benda yang kita boleh meniaga sama-sama lah. So siapa yang nak join boleh join lah. Boleh join saya punya Telegram John Lemon Circle. Sempat promote. Baik Cik John, terima kasih. Dah Cik John dah saya. Cik Azri. Baik, terima kasih banyak. Okey, baiklah. Dan di sini juga saya nak war-warkan kepada graduan dan usahawan, jangan lupa ikuti kami di laman sosial rasmi untuk mengetahui program-program yang kami tawarkan kepada anda semua. Antaranya adalah sebuah program latihan dan bimbingan keusahawanan New Gen Entrepreneurs Online Bootcamp Engine yang menyasarkan graduan berumur 18 sehingga 40 tahun. Jika anda seorang usahawan baru atau berminat nak jadi usahawan, jom sertai kami untuk dapatkan latihan asas keusahawanan dan bimbingan perniagaan secara percuma. Baiklah, untuk maklumat lanjut sila ke laman FB rasmi Secretariat Protege. Kita juga bersiaran menerusi program On Air with Protege, sebuah program berkonsepkan webinar perkongsian daripada pemain industri mengenai bidang kebolehpasaran dan keusahawanan. Program ini akan bersiaran setiap hari Jumaat jam 3.30 petang 2 kali sebulan di laman Facebook kami. Dan akhir sekali adalah program Temuduga secara dalam talian yang menawarkan peluang-peluang temuduga bersama syarikat di bawah Protege. Baiklah, itu sahaja masa yang kita ada pada hari ini. Sebelum kita akhiri sesi kita, jom kita saksikan sedikit video perkongsian daripada Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah. Sehingga kita bertemu lagi, Assalamualaikum dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah aka Tok Abah. Dan Tok Abah hari ini nak cakap tentang tips untuk menjadi orang yang bersyukur. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Pertama-tama kita kena peka tentang keperluan untuk kita bersyukur. Sebab bila kita bersyukur, Allah akan tambah-tambah nikmat kepada kita. Kita kena bersyukur dari segi hati, bersyukur pada lisan, bersyukur pada amalan. Dan Allah mengesahkan yang kebanyakan kita kurang bersyukur dengan firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Surah As-Saba ayat 13. Dan amat sedikit dari kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi takut-takut anda dan Tok Abah masuk golongan yang tidak bersyukur. Sebab wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang tak bersyukur, seksaanku amat pedih. Itu satu. Dan insya-Allah tu satu perkara yang kita kena pesan dan pesan keperluan kita untuk bersyukur. Nombor dua, apa tip untuk lebih bersyukur? Lakukan setiap perkara dengan yang terbaik. Sebab kadang-kadang kita lebih kurang je lah, aku dah biasa ni, lebih kurang. Bila sepotong hadis yang kita selalu war-warkan, kita selalu dengar para asyidah sebut, walakinallaha yuhibbu minal amili iza amila an yusin. Tetapi Allah kasih pada seseorang yang melakukan satu perkara tu, dia buat dengan cara yang tekun, dengan terbaik. Ni hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi jom kita buat apa pun dengan terbaik supaya Allah sayang kat kita. Itu tanda kita orang yang bersyukur. Dan ini salah satu tip yang sangat sering kita lupakan. Buat apa pun terbaik. Tidur cara terbaik, bangun tidur cara terbaik, pergi ke amalan ke bilik air cara terbaik, pakai baju cara terbaik, makan minum cara terbaik. Kalau kita sentiasa fokus kepada buat apa pun terbaik, kita akan landasan untuk jadi orang yang lebih bersyukur, insya-Allah. Nombor dua, nombor tiga, bila kita bersyukur, kita berkongsi nikmat. Orang yang dapat nikmat ataupun rezeki yang berkat, kalau sedikit rasa cukup, kalau banyak maka dapat diagih-agihkan. Bantu orang lain tanpa syarat dengan banyak bersedekah, kongsi nikmat, maka Allah akan berikan kita limpahan rahmat-Nya. Allah akan bantu hamba-Nya selama hamba-Nya membantu saudaranya. Tanda bersyukur, berkongsi nikmat kehidupan kita dengan orang lain. So ingat hakikat itu. Nombor tiga. Nombor empat, tak pernah rasa memiliki. Semua yang kita ada ni adalah milik Allah. Anak yang kita ada milik Allah. Jadi kalau anak kita diambil oleh Allah, of course kita sedih, of course kita menangis, tapi kita kena redha. Itu orang yang bersyukur. Isteri kita, suami milik Allah. Semua rumah kita milik Allah sebenarnya. Tetapi kerana kita terlepas pandang, tidak pernah rasa memiliki, semuanya milik Allah. Nombor empat, tip untuk bersyukur. Nombor lima,
mudah memaafkan orang lain. Tu Tok Abah pesan kat diri Tok Abah sejak 40 tahun yang lepas. Di mana-mana Tok Abah bercakap, Tok Abah kata, maafkan semua orang sebelum tidur tiap malam. Untuk mereka yang bekerja kat pejabat di mana-mana, bermaaf-maafan sebelum balik kerja. Kalau nak minta maaf sekarang, mana tahu esok kita tak wujud di dunia. Jadikan setiap hari kita macam hari terakhir, kita akan jadi orang yang bersyukur. Sentiasa memaafkan orang lain. Tip nombor 5. Nombor 6, tidak rasa iri hati, ya, atau sombong diri. Jiwa kita jiwa mereka. Orang lain berjaya, kita rasa kita sama-sama berjaya. Macam dia je yang aku pun boleh, ternyata aku tak nak. Ini namanya orang yang tidak bersyukur. Orang yang benar-benar bersyukur, orang lain berjaya, kita tumpang gembira. Orang lain berpoligami, Tok Abah pun rasa, ya Allah, bestnya, yang syukurnya dia dapat berpoligami, walaupun aku ni nak juga tapi tak berani. Ya, kita rasa kita bersyukur. Itu orang yang bersyukur. Orang lain dapat, kita gembira. Orang lain gagal, dia kesiannya, dia tak dapat berpoligami, isteri tak bagi, tak nak sayangnya lah, kesiannya, terpaksa putus tunang pula dengan calon yang kedua, kesiannya. Kita pun simpati macam kita yang tak dapat berpoligami. Faham ke faham? Faham, ya. Dan tidak iri hati dan jiwa mereka, ya. Nombor 7, tidak mudah rasa sedih ataupun gelisah. Kita orang yang bersyukur, orang yang redha, ya. Orang yang bahagia mungkin tak bersyukur, tapi orang bersyukur pasti bahagia. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur. Bersyukurlah, anda pasti akan bahagia. Itu tip nombor 7. Nombor 8, sentiasa berterima kasih kepada sesiapa pun yang membantu kita, termasuklah pembantu rumah, ya, orang yang kat kedai, kat restoran, ya, siapa-siapa Grab food, kita berterima kasih dengan lafaz kita, dengan usaha kita, dengan tindak tanduk, sentiasa berterima kasih, maka itu tanda bersyukur, ya. Dan satu lagi, untuk memudahkan kita untuk bersyukur, lihat orang yang kurang daripada kita. Dari segi hal-hal dunia, tengok orang yang kurang daripada kita, kita akan mudah bersyukur. Aku ada kereta buruk, dia tu cuma ada motosikal. Aku ada motosikal kapcai, dia basikal aja yang dia mampu. Jadi tengok orang yang kurang daripada kita, kita akan mudah bersyukur, InsyaAllah. Dan akhir sekali, ya, kita yang tidak pernah mengeluh, ya, ataupun sesal dengan kekurangan yang ada pada diri kita, sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tak dapat apa yang kita mahu, tapi kita akan dapat apa yang kita perlu dan yang kita layak dapat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.